Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi, selepas 6 bulan berlangsung, akhirnya Liga Super telah melabuhkan tirainya dan JDT telah menjadi juara buat kali ke-8 berturut-turut. Jadi, di tempat kedua pula adalah pasukan Kedah FC. Tempat ketiga ni memang sangat mengejutkan lah. Di mana pasukan ini baru sahaja naik dipromot ke Liga Super pada musim ni dan telah berjaya untuk mendapatkan tempat ketiga. Pasukan mana? Pasukan itu ialah pasukan Penang FC. Memang satu kejutan yang diberikan oleh pasukan Penang FC buat pasukan-pasukan lain. Di tempat keempat, Terengganu FC yang pada awal musimnya dikatakan sebagai pencabar JDT lah. Memang follow rapat JDT pada awal musim. Tapi bila masuk end of the season ni, memang kita boleh nampak Terengganu ni agak sedikit struggle. So, Liga Super pun dah tamat dan sekarang ni kita fokus pula untuk Piala Malaysia. Jadi, anda rasa siapakah yang akan merangkul kejuaraan Piala Malaysia untuk musim ini? Dan korang boleh komen dekat bawah pasukan mana yang akan merangkul kejuaraan Piala Malaysia untuk musim ini. Kita tengok sikit fan mana yang sangat bersemangat untuk tengok pasukan dia menjadi juara Piala Malaysia untuk musim ni. Baiklah, jadi untuk video kali ni aku nak bersembang mengenai 15 fakta menarik bagi Liga Super untuk musim ni. Menarik atau tidak, korang just tengok je sampai habis, okay? So, let's go. Fakta pertama, slot kejuaraan SEL telah diambil oleh JDT selaku juara untuk Liga Super pada musim ini. Manakala slot untuk ke Piala AFC pula telah ditempah siaplah oleh pasukan Kedah. Dan satu lagi slot akan jadi milik pasukan yang berjaya untuk menjadi juara Piala Malaysia. Fakta kedua, penyerang pasukan Selangor iaitu Ifedayo Omosuyi telah berjaya untuk merangkul kasut emas dengan menjaringkan sebanyak 26 gol pada musim ini. Dan rekod 26 gol ini telah berjaya untuk memecahkan untuk jumlah rekod gol terbanyak semusim yang sebelum ini dipegang oleh penyerang import sensasi sebelum ini iaitu Muhammad Gadar dengan jumlah 23 gol. Dan Ifedayo telah berjaya untuk merangkul kejuaraan kasut emas buat kali kedua selepas dia berjaya lah untuk merangkulnya buat kali pertama pada musim lepas. Memang untunglah fan-fan Selangor, pasukan Selangor, sebab ada striker yang begitu padu macam Fidayo ni. Memang dia punya level dia padu lain macam lah, bukan kaleng-kaleng punya striker. Fakta ketiga, Badrul Bakhtiar muncul sebagai penjaring terbanyak tempatan dengan jumlah jaringan 7 gol. Walaupun lah pada awal musim Badrul Bakhtiar ni mendapat kritikan, tapi dia menggunakan kritikan tersebut untuk bangkit pada akhir-akhir musim. Inilah yang aku nak puji pasal si Badrul Bakhtiar ni, kerana dia menggunakan kritikan-kritikan yang orang beri pada dia tu sebagai satu batu loncatan dia untuk bangkit dan perform semula. Fakta keempat, catatan 10 assist yang berjaya direkodkan oleh KP Cece telah berjaya meletakkan dia sebagai pemain yang punya assist terbanyak untuk musim ini. Selain daripada 10 assist, dia juga telah berjaya untuk menjaringkan 10 gol bersama pasukan Kedah buat musim ini. Dan aku boleh cakap gandingan dia dengan Kepa Shimmer memang cukup-cukup ngam lah, cukup-cukup padu. Kalau KP Cece berjaya untuk skor 10 gol, Kepa Shimmer pula berjaya untuk skor 13 gol. Fakta kelima, jumlah gol yang berjaya untuk dijaringkan pada musim ini adalah sebanyak 357 gol. 125 daripada 357 gol itu dijaringkan oleh pemain tempatan dan manakala 222 gol dijaringkan oleh pemain import. Selain itu, 10 gol merupakan jaringan sendiri dan 8 daripada jaringan sendiri itu dijaringkan oleh pemain tempatan dan 2 lagi daripada pemain import. Fakta ke-6, clean sheet yang terbanyak pada musim ini dicatatkan oleh keeper JDT iaitu Farizal Marias dengan mencatatkan 13 clean sheets. Dengan rekod 13 clean sheet ini menunjukkan bahawa defense JDT ini, benteng pertahanan JDT memang sukar untuk ditebuk dan memang sukar untuk tim-tim lain untuk skor gol. Dan tambahanlah pula kan, Farizal ni walaupun usianya dah 30 lebih dah, tapi still perform. Walaupun defense ni orang kata apa, solid lah sebanyak mana pun, solid lah sesolid mana pun, kalau keeper tak perform, tak jadi juga. Fakta ketujuh, gol terbanyak yang dijaringkan dalam Liga pada musim ini adalah oleh pasukan JDT dengan jumlah jaringan sebanyak 50 gol. Manakala bolos yang paling sedikit sahaja juga dipegang oleh JDT dengan bolos sebanyak 9 gol sahaja. Dan anugerah pasukan yang bolos terbanyak jatuh kepada pasukan Perak dengan jumlah bolos sebanyak 45 gol. Hui, barai teruk Perak musim ni. Kalau ikut purata lah kan, setiap game tu Perak akan bolos 2 gol. Dan ada 3 game yang mereka bolos sebanyak 5 gol.
Aduh, jeng. Fakta ke-8, 8 hat-trick telah berjaya dicatatkan pada musim ini, di mana 3 daripada hat-trick tersebut berjaya dicatatkan oleh Ifidayo ketika menentang pasukan Perak, Kedah dan juga Sabah. 2 kali hat-trick oleh Bergson ketika menentang Perak dan juga Seri Pahang. 1 kali hat-trick oleh Paulo Hozu ketika menentang Penang, Rafael Vitor semasa menentang Perak dan Nana Poku ketika menentang pasukan Penang. Fakta ke-9, pasukan yang paling banyak untuk mendapatkan sepakan penalti pada musim ini adalah pasukan JDT. Pada musim ini mereka berjaya untuk mendapatkan 8 sepakan penalti, 6 gol dan 2 miss. Kalau babak penalti ni memang topik panas sikit lah, sensitif lah orang kata kan. Nanti tak pasal-pasal lah keluar penalti lah, penalti lah, habis semua nak DT. Fakta ke-10, kemenangan terbesar di laman sendiri berjaya dilakukan oleh 3 pasukan, iaitu pertama pasukan Seri Pahang ketika menentang UiTM, kedua pasukan Terengganu ketika menentang Perak, dan ketiga pasukan JDT ketika menentang Perak. Dan ketiga-tiga pasukan ini berjaya untuk membenamkan lawan mereka dengan jaringan 5-0. Manakala kemenangan terbesar di tempat lawan berjaya dilakukan oleh pasukan Selangor, di mana Selangor telah berjaya untuk membenamkan pasukan Sabah dengan jaringan 6-0. Fakta ke-11, pasukan yang berjaya untuk mencatatkan jumlah kutipan kad kuning yang terbanyak adalah daripada pasukan Perak dengan jumlah kutipan sebanyak 57 kad kuning. Manakala pasukan yang paling banyak untuk mendapat kutipan kad merah adalah daripada 3 pasukan, iaitu pasukan Kedah, Selangor dan juga Penang dengan masing-masing mendapat 3 kad merah. Fakta ke-12, gol yang terpantas yang berjaya dicatatkan pada musim ini telah berjaya dilakukan oleh pemain Port Penang, iaitu Rafael Vitor ketika menentang Perak dengan catatan masa 9 saat sahaja. Aku rasa lah kan keeper Perak masa tu tengah mengelamun rasa. Yelah, game baru start, sedar-sedar dah gol. Fakta ke-13, gol yang paling banyak dihasilkan dalam satu perlawanan adalah ketika perlawanan Perak menentang Penang. Dalam perlawanan tersebut, 8 gol telah berjaya dihasilkan, di mana perlawanan tersebut juga telah memihak pada pasukan Penang dengan keputusan 5-3. Siapa tak tengok game tu memang rugi lah. Memang tak ngantuk. Asyik gol je kan. Barai-barai Perak pun boleh skor 3 gol. Fakta ke-14, pemain yang paling muda untuk bermain di Liga Super pada musim ini adalah Zikri Khalili yang mewakili pasukan Selangor ketika menentang Seri Pahang pada usia 18 tahun 8 bulan. Manakala pemain yang paling muda untuk menjaringkan gol pada musim ini adalah Arif Aiman ketika menentang UiTM pada usia 18 tahun 10 bulan. Syabas anak muda, prospek yang baik untuk skuad kebangsaan pada masa akan datang. Yang penting, yang ni yang penting, jangan cepat mengalah, kerja keras. Itu yang penting, okey? Fakta yang terakhir ataupun fakta yang ke-15 ialah pasukan yang berjaya dinaikkan pangkat ke Liga Super pada musim depan adalah Sarawak United dan juga pasukan Negeri Sembilan. Manakala pasukan yang tersingkir ke Liga Perdana adalah pasukan Perak dan juga pasukan UiTM FC. Jadi macam menarik tak fakta yang aku bagi ni? Macam biasa korang boleh komen kat bawah, okey? So itu saja saya mau untuk video kali ini. So aku harap saya boleh like, subscribe, share dan komen. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.